Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al-khair kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su' illa Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan solat maghrib dan sebenarnya sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni dalam jadualnya kita belajar kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, dan ikut tu kita baca pada tajuk apa tu, tajuk kita berhenti hari tu bab sembahyang istikharah. Kita berhenti bab sembahyang istikharah, tapi seperti mana yang anda sebutkan dalam pertemuan yang lepas, minggu lepas, hari Selasa, hari ini kena dengan kitab Hidayatus Salikin. Elok kita ulang kaji sikit apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan apa yang diterjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah termuat di dalam kitab Hidayatus Salikin ini, khusus dengan ibadah yang akan kita lakukan pada esok lusa ni. Hari ni hari Senin, Selasa, hari Rabu tengok anak bulan. Hari Rabu jatuh pada 29 Sya'ban. Walaupun dalam perkiraan hari Rabu tu sebenarnya 30 Sya'ban. Tapi mungkinlah dia ada perkiraan lain lagi. Rabu jatuh pada 29 Sya'ban, jatuh pada hari Rabu, dan kita tengok anak bulan pada hari Rabu nanti. Dan dalam perkiraan hisab juga, hari Rabu nanti nampak anak bulan. Sebab kedudukan dia itu tinggi. Anak bulan tu duduk 2 darjah berbanding dengan matahari yang tenggelam di ufuk barat. Tenggelam saja matahari, bulan masih duduk di atas, maka kita akan nampak anak bulan. Bila mana dah nampak tu, Nabi suruh kita puasa. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu kerana nampak anak bulan tadi. Jadi kita akan nampak anak bulan berdasarkan kepada hisab. Berdasarkan kepada ru'yah. Hisab tu ni lah, hari Rabu ni lah. Dia ada 2 kaedah penetapan satu hari bulan dalam bulan Qamariyah ini, dengan hisab dan juga dengan ru'yah. Imkanur ru'yah. Hisab ni berdasarkan pada perkiraan. Yang anda sebut ni hisab lah. Kemungkinan nampak dengan kedudukan macam ni. Dan ru'yah tu pula ataupun imkanur ru'yah akan berlaku pada hari Rabu. Nanti kita akan tengok hari Rabu nanti pemegang muhur raja-raja dia akan umumkan dengan ketetapan yang dah diputuskan, nampak anak bulan, maka hari Khamis nanti jatuh 1 Ramadan. Kemudian bila mana kita dah nak puasa, pertemuan yang lepas pun anda dah cerita dah serba sedikit berkenaan dengan cara pelaksanaan puasa berdasarkan kitab fiqh. Pelaksanaan puasa, menjalani ibadah puasa berdasarkan kepada hukum hakam. Apa yang perlu kita lakukan dan perkara apa yang membatalkan. Ingat 2 perkara ketika mana kita laksanakan ibadah puasa ni. Pertama sekali mesti kena niat. Niat mesti daripada malam hari. Siapa yang tak niat pada malam hari, hari Rabu nanti kita tengok sebelum daripada subuh hari Khamis kena niat dah. Siapa yang tak niat, fala siyamalah, Nabi kata. Man lam yubayyit as-siyam fala siyamalah. Siapa yang tak berniat pada malam hari, maka tak jadi puasa. Jadi hari Khamis itu tak jadi puasa kerana malam hari. Hari Rabu malam Khamis itu dia tak niat, maka hari Khamis itu dia tak jadi puasa. Kalau dia dah tak puasa macam mana, kena tahan juga, tak boleh makan. Sebab dia menghormati siang Ramadan, tak boleh makan.
tapi puasa dia tu tak dikira. Maka dia kena qada balik. Habis daripada Ramadan, masuk saja Syawal, lepas daripada 1 Syawal, bermula 2 Syawal, masa untuk tempoh dia qada balik puasa yang terluput tadi. Hanya kerana tak berniat saja. Jadi tu rukun yang utama. Mesti kita kena ambil perhatian, kita kena berniat. Siapa tak niat, tak jadi puasa. Kemudian niat pun, anda dah terangkan yang sempurnanya dengan cara kita baca, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang paling sempurna. Saja aku berpuasa besok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu niat yang paling sempurna, paling lengkap. Kalau tak sebut tahun ini, kemungkinan nak tahun sebelum ni, mungkin nak 2 tahun lepas. Jadi dia kena sebut tahun ini aku berpuasa besok hari tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan ada juga soalan macam mana kalau kata nak niat sebulan. Demi nak menjaga niat sebulan. Tapi kena ingat, kita punya mazhab Syafi'i guna pakai hanya niat tiap-tiap malam. Tak ada istilah kata niat sebulan. Jadi cara tak mau nak bagi terlupa niat, jangan tinggal sahur. Jangan tinggal sahur. Tiap-tiap hari bangkit sok. Dan mai sembahyang tarawih, insya-Allah habis tarawih imam akan bacakan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Tiap-tiap malam akan buat macam tu. Tengok budaya kita lah, kebanyakan masjid dia akan niatkan. Itu yang pertama mesti niat. Yang kedua, hendaklah meninggalkan 10 larangan. Secara ringkasnya anda sebut laju je sebab kita dah hurai dah pada pertemuan yang lepas. Memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka sampai ke perut, sampai ke kepala, maka batal puasa. Ataupun memasuk sesuatu daripada rongga yang tertutup melalui urat. Melalui urat masuk. Tadi pun ada soalan orang tanya macam mana kalau dialisis. Dialisis juga membatalkan. Darah keluar masuk balik itu. Tapi ada juga pendapat kata dia bukan ada masuk bahan apa, hanya cuci darah tu saja. Buang sebahagian daripada kandungan darah tu, buang air ke apa, Allah alam, mana pun tak apa nak pasti macam mana. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak membatalkan. Tapi pada pegangan ana, bila dah keluar daripada badan, dah proses masuk balik pula, batal. Jadi lebih pada batal. Jadi hari yang terbatal tadi boleh diqada pada hari lain. Orang dialisis pun 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi 2 hari itu, 2 hari itu masa untuk dia berhenti berehat. Masa itulah dia berpuasa. Lepas pada ni qada semula. Dia qada sebab ada masa untuk dia berpuasa. Hak tu masuk, keluar masuk melalui rongga yang tertutup. Yang ketiga, kerana memasukkan sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Masuk ubat, nak bagi turun panas badan, demam panas, masukkan ubat melalui kubul ataupun dubur, maka batal puasa. Yang keempat, muntah dengan cara sengaja. Dijolok keluar, benda apa yang dia makan keluar dengan cara sengaja, maka batal. Tapi kalau katakan dia pening ataupun melugai, tidak membatalkan. Yang kelima, kerana jima' di siang Ramadan. Jima' di siang Ramadan. Bila mana batal puasa dengan jima', bukan sekadar kata kena qada, malahan kena denda lagi. Sama ada bebas hamba, ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun bagi jamu makan fakir miskin 60 orang. Selain pada qada, dia kena jamu makan 60 fakir miskin makan. Itu yang ketiga. Kalau dia tak mampu, bebas hamba, tukar puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, bebas kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Dan denda ini hanya pada lelaki. Hanya pada lelaki. Orang perempuan tak kena. Pada lelaki saja yang kena denda ni. Walaupun sebabnya tu perempuan lah. Dia duduk di rumah pakai seksi lah apa. Sebab itulah nanti kita akan tengok. Sebab apa? Dalam kitab tasawuf, suruh jaga mata. Antara 4 anggota yang hendaklah dipelihara ketika mana menjalani ibadah puasa, ialah menjaga mata. Nanti kita akan huraikan. Jadi, yang kelima yang membatalkan puasa ialah berjima' di siang Ramadan. Yang keenam, mengeluarkan mani dengan cara sengaja. Keluar dengan cara sengaja, batal. Melainkan kalau bermimpi. Dia tidur di siang hari bermimpi, tidak membatalkan. Kalau dengan cara sedap, keluar mani dengan cara sengaja, membatalkan puasa. Yang ketujuh, kerana haid. Mai haid saja, walaupun 5 minit lagi nak maghrib, mai saja haid basah, maka batal puasanya. Dan sama juga dengan haid ni, ialah wiladah, melahirkan anak. Keluar saja anak, walaupun hanya 2-3 minit lagi nak maghrib, tapi bila mana keluar, batallah puasa. Tapi kalau tak keluar, sampai lepas maghrib baru keluar, maka tidak menjejahkan
puasa si ibu tadi. Yang ke-8, kerana nifas. Sepanjang tempoh darah duk keluar kerana melahirkan anak, maka tak boleh puasa. Kalau dia puasa juga, batal puasanya dan tak diterima. Dia kena qada balik selepas daripada habis Ramadan. Yang ke-9, kerana gila. Gila, dia memang gila. Cakap seorang-seorang, dia punya kepala dia tak betul, ada wajah putih. Maka puasa dia tadi tak diterima. Tapi bukan buat gila tu. Buat gila tak boleh. Main bulan Syaban, 15 Syaban, dan dia jadi gila. Itu tak boleh. Kalau buat gila, kena juga. Kena puasa. Angkut buh dalam van mayat, buat gila punya cerita. Kalau dia memang gila betul, disahkan oleh doktor, maka tak wajib kepada dia berpuasa. Dan yang ke-10, riddah. Sama ada dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kerana murtad, wala'ayazubillah. Itulah jangan cakap banyak. Mulut jaga betul-betul. Tindakan kita jaga betul-betul. Banyakkan main duduk di masjid ni i'tikaf. Bukan ada kerja lain dah. Pencen dah. Bukan ada kalut dengan benda-benda lain. Main duduk di masjid. Dan kalau ada kerja pun, bulan puasa ni, stop selalu. Malahan digalakkan kepada majikan, ringankan beban tugas kepada orang bawahnya. Ini di antara anjuran dalam agama, siapa yang jadi bos, siapa yang jadi tokil, siapa yang jadi ketua, ringankan beban tugas kepada orang yang di bawahnya. Tak silap mana di Brunei. Di Brunei dia kurangkan tempoh masa bekerja. Boleh balik awal. Balik awal lah. Tapi kurangkan maksudnya beban tugas tu kurangkan. Tak perlu berat. Kalau mungkin juga tetap juga pukul 8 sampai pukul 4 tetap juga. Tapi beban tugas tu dikurangkan. Tak perlulah dia buat kerja banyak sangat. Kalau kata nak pergi balik awal pun ya juga. Kalau balik awal kan nanti dia balik lena saja di rumah. Tu masalah juga. Jangan duduk lena banyak sangat, makruh. Makruh lena banyak pakai minyak wangi terlalu kuat juga makruh. Jadi duduk di pejabat tu kerja sekadarnya. Yang pentingnya jangan berikan tanggungjawab ataupun beban tugas yang terlalu berat. Jadi 10 perkara ni kita kena ikut betul-betul. Kalau langgar maka batallah puasa kita. Adapun pada perkara tasawuf, tadi pada fiqh. Pada fiqh macam tu lah. Benda tu yang kita kena faham, benda yang utama. Pada fiqh tu kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin. Adapun tasawuf ni pelengkap lagi. Dan kita akan tengok nanti, adakah apa batal puasa kerana benda-benda macam ni? Pada tasawuf. Maksudnya pada tasawuf, bila disebut kata batal puasa ni, maksudnya dia mengurangkan pahala. Bukan kata batal seperti mana kita langgar 10 perkara. Tapi kalau kita jaga daripada perkara-perkara yang disebutkan larangan pada tasawuf, maka puasa kita tu lebih sempurna. Martabat dia tu lebih tinggi. InsyaAllah kita akan sampai, kita akan dapat tahap seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Nabi sebut dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata, As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa tu adalah hak aku. Maksudnya aku yang akan bagi banyak mana yang aku nak bagi. Dia tak tetapkan. Walaupun sebelum tu Nabi sebut, setiap amalan anak Adam ni diberikan gandaan pahala sebanyak 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda. Tapi untuk puasa, Nabi kata dalam hadis Qudsi, As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untuk aku. Dan akulah yang akan beri banyak mana pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa tadi. Jadi malam ni insyaAllah kita akan baca apa yang diberikan, apa yang disarankan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang diterjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali. Disebutkan di sini, kitab kita tu tak pasti muka surat berapa. Kalau cetakan Galeri Ilmu, muka surat 173, tak silap mana. Kalau hak Pusaka Darussalam Rumi muka surat apa tak? Tak, dia di bahagian yang ketiga, bahagian yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali. Kalau sebelum yang terakhir tu 1, 2, 3, 4, 5 muka surat sebelum terakhir. Sebelum penutup 5 muka surat sebelum terakhir. Kalau dalam edisi Jawi cetakan Pustaka Darussalam muka surat 190. Kalau Rumi ni anak rasa dia punya tu lain sikit kot, lari sikit kot. Muka surat apa? 101. 101. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, maksud itu.
Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, wala tadhunnu. Di muka surat tu. Boleh tengok balik kalau di cetakan Jawi, muka surat 190. Kalau cetakan Rumi 101 lah. Mungkin 101 tu. Tapi ini kata dia di dalam perbahasan bab puasa ni dia ada tiga bahagian. Pertama sekali dalam kitab Hidayatus Salikin dia sebutkan berkenaan dengan faslun fi adabis siyam. Hak tu dia sebut berkenaan dengan apa yang disebut dalam kitab fiqh. Dia sebut apa yang disebut dalam kitab fiqh, benda yang utama yang perlu kita ambil perhatian. Bahagian yang kedua pula disebutkan berkenaan dengan rangsangan supaya melakukan puasa-puasa sunat. Bermula dengan kata Imam Al-Ghazali, la yanbaghi an taqtasira ala shaumi Ramadan. Itu dicerita berkenaan dengan perkara-perkara ataupun puasa-puasa sunat. Dan di dalam puasa sunat tu ada lebih kurang 8 perkara ataupun 8 jenis puasa sunat. Selesai saja berkenaan dengan puasa sunat, diterangkan lagi Imam Ghazali sebutkan pula berkenaan dengan kedudukan yang tertinggi bagi orang-orang yang berpuasa. Hak ni yang kita nak tumpu. Hak ni yang kita nak baca, hak ni yang kita nak ambil panduan untuk kita laksanakan esok lusa ni. Mula daripada hari Khamis sampailah ke 29 Ramadan. Kata Imam Al-Ghazali berkenaan dengan kedudukan puasa yang tertinggi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala tadhunnu iza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, bal tamamu as-siyam bi kaffil jawarih kulliha amma yakrahu Allah ta'ala. Maksudnya, dan jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahawa puasa itu iaitu memadalah meninggalkan makan dan minum dan jima'. Itu benda yang utama, benda yang disebutkan di awal perbahasan berkenaan dengan puasa. Jangan duk sangka hanya puasa tu sekadar kata tinggal makan, minum, jima', muntah, 10 perkara tu juga kita tak buat. Bukan yang tu saja yang sebenarnya kehendak maksud daripada puasa. Maka hanya sahaja telah bersabda Rasulullah SAW, berapa banyak daripada orang yang puasa itu, padahal tiada ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga jua. Kalau kata hanya sekadar kata tinggal makan, minum, jima', sekadar itu sahaja, maka dia hanya sekadar kata lapar dan dahaga sahaja. Tetapi sempurna puasa itu dengan mendegahkan segala anggota sekaliannya daripada barang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang utama. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu maksud kata la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Itu dia punya matlamat, tujuan yang paling utama, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, kamu capai tingkat takwa. Nak capai tingkat takwa tu macam mana? Bukan hanya sekadar kata tinggal makan, tinggal minum, tinggal jima', tapi sebaliknya buat juga perkara yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi nak capai martabat tu, nak sampai kepada martabat tu, maka Imamul Ghazali membukukan dan juga menyebutkan ada 4 perkara yang perlu kita jaga pada anggota tubuh badan. Lepas tu dia disebut kata apa? Dan dari kerana inilah sayugianya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu. Yang pertama, ada 4 anggota yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali supaya kita jaga selain daripada makan, minum, tak masuk sesuatu di dalam perut kita, tinggalkan jima', tinggalkan syahwah, juga ditambah lagi dengan 4 anggota yang perlu dipelihara. Pertama sekali, peliharakan di dalam puasamu itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita melihat. Bukan apa Allah Ta'ala benci perkara ni tak. Benci supaya kita jangan buat. Tinggalkan larangan. Allah Ta'ala tak bagi buat. Apa dia yang perlu ditinggalkan? Iaitu segala yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti melihat perempuan atau melihat muda belia dan barang sebagainya. Yang kita nak tengok orang perempuan. Muka perempuan. Sehingga kan melihat isteri dengan syahwah. Ada pendapat mengatakan membatalkan puasa.
membatalkan puasa. Tapi tak ada lah 10 perkara yang disebutkan dalam kitab fiqh, tak sampai ke tahap tu. Maksudnya tinggalkan syahwat. Juga memandang isteri dengan syahwat membatalkan puasa. Dalam ni disebut lagi, atau melihat muda belia dan barang sebagainya. Muda belia ni disebut sebagai amrad, undan, darai. Orang lelaki. Tapi tak ada ni, misai, tak ada janggut, cukup rapat. Tu yang disebut sebagai muda belia. Ataupun disebut sebagai amrad. Juga haram memandangnya. Tu bila orang tanya, Ustaz, kami nak tengok apa? Bukan tengok orang perempuan, Ustaz, tengok orang lelaki. Tapi geng hak yang belah sana. Geng darai, geng lembut, geng sotong ni. Boleh tak Ustaz? Dia duk tanya kita macam tu. Boleh tak kami nak tengok? Kami bukan tengok orang perempuan, Ustaz, tengok orang lelaki. Betul lah tengok orang lelaki. Tapi masalahnya, muka mereka tu macam perempuan. Dia taruh rambut panjang, kemudian body pula. Allahu Akbar, macam-macam lah cerita. Kemudian duk buat alasan kata, kami tengok orang lelaki, bukan tengok orang perempuan. Tapi orang lelaki tadi macam perempuan, hukum dia perempuan. Jangan dilihat kepada muda belia. Budak-budak yang tak taruh misai janggut, tak apalah, tak tumbuh lagi. Tapi mana hak yang dah tua ni sepatutnya dibiarkan misai dan juga janggut ni dilepaskan. I'fa'ul luha wajibun. Nabi sebut kata, taruh janggut ni bagi panjang, bagi nampak kata tanda lelaki, itu adalah wajib. Kena taruh janggut. Jangan duk pergi cukup rapat. Kalau kata, di jabatan kami tak boleh taruh janggut macam mana, potong trim bagi elok, bagi nampak juga tanda kata lelaki. Hak perempuan pula macam mana? Jangan kalau kata hormon lebih tu dia tumbuh jambang. Jangan duk biar. Tumbuh panjang pula. Itu cukup lah bagi orang perempuan. Tapi orang lelaki, hendaklah simpan janggut walaupun sedikit. Kerana tanda kata dia tu adalah lelaki. Itu yang pertama. Jaga mata daripada melihat perempuan atau melihat muda belia, iaitu amrad dan barang sebagainya. Yang kedua pula, dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada baginya faedah. Yang kedua, jaga mulut kita. Tadi jaga mata. Yang kedua, jaga mulut kita. Dan memeliharakan daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala, iaitu berdusta dan mengumpat orang dan mengadu orang dan segala perkataan yang keji. Dan memeliharakan daripada berbantah-bantah dan memeliharakan daripada memaki orang. Kerana hadis Nabi SAW menyebutkan, khamsun yuftirna siyam, al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminul kadhibu wal-nadharu bisyahwah. Artinya, 5 perkara yang membatalkan puasa. Ni ikut je 5 perkara yang membatalkan puasa. Ni pada sudut tasawuf. Orang kata batal puasa seperti mana yang disebutkan dalam kitab fiqh. Itu memang sepakat semua ulama kata batal 10 perkara tadi. Tapi di sini pada sudut tasawuf, pada martabat yang paling tinggi dipelihara. 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, berdusta, cakap muhung. Dia ni kaki gebang. Nak bagi orang sedap dengar lagi, seronok dia nak bersembang, dia nak cerita. Dia gebang tu, Allahu Akbar. Kita dengar ni memang seronok, cerita muhung. Dah tinggal lah, tu sadut sembang lah, babak muhung ni. Tinggal satu ni, bulan lama sebulan ni je. Madrasah Ramadan, nak ajak, nak didik nafsu kita, nak didik jiwa kita. Jangan duk cakap benda yang bohong. Pertama, tinggalkan berdusta. Yang kedua, mengumpatkan orang lain. Duk sebut orang, duk cerita berkenaan dengan orang. Walaupun benda tu betul tapi aib. Orang tu tak suka, maka kita tinggalkan. Bila mana kita sebut, walaupun benda tu betul, tapi bila mana orang tu tak suka, aib dia dibuka, maka yang tu nama dia mengumpat. Kalau kata cerita yang betul, memang dia buat betul, salah. Tapi yang tu nama dia fitnah. Seeloknya mulut kita ni tutup, jangan duk bersembang lah. Macam mak duk bahas di parlimen ke. Dia cerita ni cerita. Kalau bahas elok-elok tak apa. Ni kalau cerita aib orang, duk mengutuk orang sana, kata ke orang tu, kata ke orang ni, bulan puasa ni stop Zat. Jangan duk cerita. Kalau nak bahas, sembang elok-elok. Yang ketiga, mengadu-ngadu akan orang, mengadu domba. Duk pelaga orang, cerita kat kawan ni, hak ni buruk, ni dia gaduh nak pelaga kawan ni, nak bagi orang bergaduh. Jadi batu api. Ni yang ketiga, mengadu-ngadukan orang ataupun an-namimah. Sehingga kan an-namimah ni ataupun an-namam, salah satu daripada sebab disiksanya seseorang dalam kubur kerana berjalan di atas muka bumi ini duk mengadu domba. Kerana an-namimah. Yang dalam hadis Nabi sebut kata, ni 2 penghuni kubur ni kena siksa ni. Hak seorang ni dia duk berjalan di atas muka bumi duk mengadu domba, duk cerita, duk pelaga orang. Yang seorang lagi kerana tak jaga ayak sembahyang. Tak jaga kencing. Tak jaga kencing. Bila dia kencing, dia tak buang habis. Bila mana dia sembahyang, hakikatnya dia ada juga ayak yang keluar, ayak kencing keluar sedikit.
maka dia kena siksa kubur. Ataupun dia sebut kata istanzihu minal baul. Itu hadis yang cerita berkenaan dengan tuan kepada kubur yang satu lagi. Kerana tak jaga kencing dia, akhirnya dia disiksa di dalam kubur. Kemudian yang keempat, bersumpah dengan yang dusta. Ni kerana bercakap ni. Lidah, kena berpunca daripada lidah. Dia nak bagi orang percaya, wallahi, tallahi, billahi. Sungguh ni aku cerita ni, sungguh. Demi Allah, dia sebut macam tu. Nak bagi orang percaya. Padahal cerita bohong. Ataupun bersumpah dengan sumpah yang bohong, sumpah yang dusta, juga membatalkan puasa. Dan yang kelima, melihat perempuan dengan syahwah. Sama ada perempuan itu isterinya atau perempuan helat. Perempuan helat ni perempuan asing. Perempuan lain bukan mahramnya. Bukan isterinya. Jadi tundukkan pandangan. Kalau nak tengok tanpa syahwat tak apa. Tapi ini disebut secara khusus wan nadharu bi syahwah, melihat dengan syahwah. Ada yang satu lagi faham daripada hadis ini, perempuan pun janganlah duk pakai seksi sangat. Walaupun depan suami. Ni bulan puasa, jaga. Jangan sampai terlajak. Jadi jagalah pakaian di rumah, dan yang lelaki pun jaga pandangan jangan sampai terlajak. Azan dulu. Azan selalu sekali kita baca sikit lagi, nak habis lagi 2 anggota. Kita azan dulu, sekali kita sambung balik insya-Allah. Allahu Akbar. Allah. La haula wala la haula wala لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته يا رب العالمين. Dan lagi sabda Nabi SAW, innamas sawmu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Artinya hanya sesungguhnya puasa itu perisai bagi memeliharakan daripada datangnya kejahatan. Puasa ni penghalang kita daripada melakukan keburukan. Kalau orang yang jenis bertengkar, orang yang jenis duk bergaduh ni, bila mana puasa insya-Allah hati dia akan jadi sejuk. Kalau orang lelaki yang nak menikah tapi tak ada belanja lagi, juga rawatan dia dengan puasa. Jaga pandangan, jaga dengan cara pelaksanaan puasa, Allah Ta'ala akan tundukkan nafsu dia. Itu cerita berkenaan dengan saranan Nabi kepada pemuda-pemuda. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, kalau mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu ahsanul faraj wa aghadul basar. Sungguhnya dengan pernikahan tadi akan memelihara kemaluan dan juga menundukkan pandangan.
Kemudian faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Dan siapa yang tak mampu nak menikah maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Sesungguhnya puasa tadi perawat kepada orang yang berkeinginan kahwin, menikah. Jadi dengan puasa tadi insya-Allah akan terdidik tunduk nafsunya daripada melakukan perkara-perkara yang tak elok. Jadi Nabi sebut sungguhnya puasa itu perisai bagi memeliharakan daripada datangnya kejahatan. Maka apabila ada seorang daripada kamu puasa, maka jangan jima' dan jangan kamu jahil. Maksud jima' di sini jangan keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok. Perkataan yang membawa kepada naiknya nafsu. Perkataan-perkataan macam tu jangan dikeluarkan. Wala yajhal, dan jangan jadi seperti mana orang yang jahil. Maksud kata di sini jangan duk bertengkar. Jangan duk kata dekat kawan ni, kata dekat kawan ni. Orang jahil. Memang dia suka duk bertengkar, duk sebut, duk cerita macam ni. Dengan angkat suara, dengan menjerit. Itu maksudnya perbuatan sikap orang yang jahil. Itu yang Nabi sebut. Fala yarfus wala yajhal. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Dan jangan juga berkata seperti mana orang-orang yang jahil. Kemudian Nabi kata lagi. Maka jika seorang hendak membunuh akan dia atau hendak berkelahi akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahawa aku puasa. Cuba nak cari pasal dengan kita. Cuba nak suruh kita pun duk bertengkar, duk bergaduh juga. Minta maaf aku puasa. Tundukkan pandangan, minta maaf aku puasa. Kena macam tu. Jangan duk pi lawan juga. Tak boleh Ini maruah aku ni. Ni diri aku ni. Orang cuba nak pijak aku, tak boleh. Aku nak kena lawan balik. Kita puasa, tundukkan. Mengalah tak apa. Mengalah bukan artinya takut. Mengalah bukan artinya kita lemah. Tapi sebaliknya, kerana nak jaga puasa kita ni. Supaya tak terganggu ataupun tak tercalar dengan perbuatan-perbuatan daripada mulut kita. Itu yang kedua, jaga mulut kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, dan demikian lagi memeliharakan telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan Allah Ta'ala. Cara ringkas hanya anda sebutkan, anda tak baca habis di sini. Kerana Nabi kata, innal mustami'a syariqul qa'il wa huwa ahadul mughtabain. Sesungguhnya orang yang mendengar ni adalah syarik, maksudnya bersekongkol. Duduk sekali dengan orang yang duk cerita, orang yang duk bercakap. Kemudian, wa huwa ahadul mughtabain. Dan dia adalah salah seorang daripada orang yang mengumpat. Bukan bererti kalau kata dia duduk di majlis orang duk ngumpat orang lain, dia tak bercakap apa, dia dengar semata-mata. Hakikatnya dia juga adalah duk ngumpat orang lain. Kerana dia duduk di situ, dia duk dengar tu, dia main hadir bersama dengan orang yang duk ngumpat orang lain tu, dia juga digelar sebagai orang yang mengumpat. Kalau kata dia tak main, orang tu tak bercakap lah seorang-seorang. Duduk atas pentas agak, ni saya kalau duduk di sini. Kalau kata duk mengajar, tak ada siapa duk dengar, seorang pun tak ada. Maka saya tak bercakap dah. Senyap dah, tak bunyi apa. Tapi bila mana ada orang duk main, duk dengar, duk ambil perhatian, duk ambil panduan, maka barulah kita boleh cerita. Sama juga dengan orang yang duk mengumpat tadi. Kalau kata ada orang duk dengar, duk main bagi songan, duk angguk, duk gelak sekali, duk bagi respon, maka orang yang duk dengar tadi adalah orang yang bersekongkol bersama dengan si pencerita tadi bila mana duk mengumpat. Itu yang Nabi kata, wa huwa ahadul mughtabain. Maka dia yang mendengar tadi adalah salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Jadi tinggalkan majlis umpat mengumpat. Kalau kata duk cerita berkenaan dengan Al-Quran, huraian berkenaan dengan ilmu agama, cerita berkenaan dengan hadis Nabi, cerita berkenaan dengan ayat Al-Quran, tak apalah main duduk. Tapi kalau duk cerita kutu orang, kata ke orang sana, kata ke orang sini, tak payahlah duk dengar macam tu. Kerana yang tu disebut sebagai majlis mengumpat. Kita pun duk umpat sekali bila mana kita duk dengar, walaupun kita tak keluar suara. Itu jaga telinga kita daripada mendengar umpatan kepada orang lain. Dan yang terakhir, dan demikian lagi memeliharakan perut. Ini anggota yang keempat. Tadi pertama disebut mata, yang kedua disebut lidah, yang ketiga sebut telinga, dan yang keempat jaga perut. Jaga perut ni macam mana? Demikian lagi meliharakan perut daripada makan makanan yang haram dan yang syubhah. Hak haram tu memang kita tolak tepi dah. Hak syubhah ni pun kita tolak tepi, ambil yang halal saja. Maka ketika mana kita praktikkan benda ni, ambil betul-betul yang halal, hak tu saja kita makan. Memang kita buka puasa pun sikit aja. Biasakan buka puasa dengan benda yang betul-betul halal. Kelas siap-siap. Duit nak aku dapat 1,000, 2,000, 3,000.
Kelas betul-betul, duk nampak kata hanya 300 ini saja yang betul-betul halal. Hak baki lagi tolak pergi tepi. Makan yang dalam lingkungan 300 ini je. Beli makan kat suap dekat isteri, suap anak-anak, hanya makanan yang daripada sumber yang betul-betul halal. Hak lain tu tolak tepi. Memang kita buka puasa pun tak dianjurkan makan banyak. Itu yang disebutkan di sini. Dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradat pada tiap-tiap petang. Maksud sekadar kata minum petangnya, makan macam tu saja. Kerana maksud daripada puasa itu hendak memecahkan akan syahwah dan mendhaifkan akan dia supaya kuat mengerjakan ibadah serta takut akan Allah Ta'ala. Paling cantik kita makan tu makan seperti mana kita bersarapan sahaja. Makan sikit saja. Disebutkan lagi, maka jika engkau makan pada ketika berbuka itu kerana mendapatkan makanan yang luput pada ketika pagi-pagi, maka tiadalah ada faedah puasamu itu padahal penuh perutmu itu dengan makanan. Jadi ketika mana kita buka puasa, paling cantik, paling elok 3 biji buah kurma dengan ayak 1 botol, cukup lah. Paling cantik macam tu. Di sini dia buka puasa makan apa? Si ayam. Elok macam tu. Buka puasa makan ringan-ringan dulu. Bagi makan kurma, minum ayak dan semayang. Tapi hak tu bahaya sikit. Hak dekat meja tu kena ada orang parti. Takut geng hak tak naik tu sapu weh. Ada tak? Bukan masjid ni lah no. Ingat tempat lain. Kita duk tengok orang naik semayang jemaah bagus dah. Hak di sana, di meja sana, dia angkat main periuk. Setengah periuk bubuh dekat dia. Kan tak tahulah nak makan di mana. Bukan di sini lah, tempat lain lah. Tengok. Ada yang jadi macam tu. Kita duk ingat kita nak jamu dekat orang yang jaga sembahyang. Jaga sembahyang di awal waktu. Buka puasa makan sekadarnya 3 biji kurma. Lah kali depan ni turun habis. Nak makan tak ada pergi mana? Tak tahu, lauk tak cukup ni. Tak cukup pun orang masak banyak dah. Tapi ada geng yang main kok periuk. Dia besen buh pergi ke mana? Wallahu a'lam. Makan kok mana? Wallahu a'lam. Tu pun nak kena tengok juga tu. Nak kena ada orang jaga di sana. Kalau ada kunci tak dulu. Jangan duk pergi puak dia angkat habis. Jadi hak yang sepatutnya apa yang perlu kita lakukan ketika mana berbuka puasa, 3 biji kurma dengan ayak 1 cawan, insya-Allah manfaat dia cukup banyak. Kalau di sudut agamanya, insya-Allah kita dapat buka puasa di awal waktu tu. Yang pertama dapat pahala tu, saranan daripada Nabi. Yang kedua boleh sembahyang maghrib di awal waktu. InsyaAllah bulan puasa sembahyang maghrib imam tak baca surah Baqarah lah kot. Ni dia bantai surah Baqarah jenuh. Punya lah dah puasa. Nak tunggu pula panjang. Tapi baca sekadarnya, zikir pun sekadarnya. Lepas pada tu, pada manfaat yang ketiga, ketika mana kita buka puasa makan kurma dengan ayak ni, insya-Allah yang ketiga ni manfaat pada kesihatan. Dalam kajian disebutkan makanan bila mana makan kurma yang manis tadi masuk dalam mulut kita sampai ke perut, minum ayak, insya-Allah gula yang ada dalam kurma tadi dia cepat dicerna dan dihantar ke otak, bagi tahu kata makanan yang masuk setakat lah ni cukup dah. Cukup dah setakat lah ni. Kita pergi sembahyang dengan keadaan tenang, lepas pada habis sembahyang maghrib pergi makan, insya-Allah tak gelojoh. Makan tu slow-slow, pelan-pelan. Ni kalau kata masa nak buka puasa tu lah, dia nak makan semua, tu yang 1 meja penuh tu. Nasi ayam, mi goreng, bihun, sup, ayak tebu, ayak temikai. Ni ayak duk viral pula, ayak balang pula. Pergi tengok ke bazar Ramadan ada 10 balang. 10 balang tu dia angkat. Sebungkus-bungkus lah. Ni warna hijau, warna merah, warna kuning, warna macam-macam semua dia angkat. Padahal bukan minum banyak mana pun. Lah kali ayak kosong juga yang laku ni. Ayak ni tak minum terang mana pun. Kalau kita buka puasa 3 biji kurma dengan ayak kosong, insya-Allah yang tu yang terbaik. Tapi kalau kata main lungguk habis semua, dia makan tu lah kali tersandak. Tak faham apa sembahyang tu. Patutnya bulan puasa jaga sembahyang di awal waktu. Tapi masa tu yang duk jadi jamak maghrib dengan isyak. Dekat-dekat isyak pun sembahyang maghrib. Mix sekali, yung sekali dengan sembahyang isyak. Allahu akbar. Macam mana nak dapat pahala lebih? Rugi banyak. Dah lah sembahyang lambat. Di sudut kesihatan pun tak bagus. Tu dalam kitab ni sebut siap-siap dah. Ketika mana buka puasa, jangan makan ketika berbuka itu kerana qada yang terluput daripada yang lalu. Bukan kerana balas dendam makan tak boleh makan zuhur tak. Ni biasanya duk makan buku dua, dia himpun pi masa buka puasa. Tu yang penuh meja tu. Lah kali berat perut kita, berat badan kita daripada nak melakukan ibadah. Cubalah tengok di masjid ni bila mana dah ada tradisi
makan 3 biji kurma dengan ayak, yang tu yang paling cantik. Lepas pada maghrib tu makan sekadarnya. Untuk apa? Satgi nak sembahyang tarawih lagi, untuk kita kuat, untuk kita gagah, dan juga bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jaga saja 4 anggota tadi, bermula daripada mata, mulut, telinga dan juga perut, insya-Allah seperti mana yang disebutkan di dalam kitab ini, insya-Allah kita boleh dapat ganjaran seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, inna fil jannati baban, sesungguhnya pada syurga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, disebut pintu tadi nama dia ar-rayyan. Asalnya daripada perkataan ray. Dalam syarah kepada hadis ini, ulama menyebutkan rayyan tu daripada perkataan ray. Ray ini maksudnya laluan ayak. Pintu ar-rayyan. Nama ar-rayyan tu tempat yang akan menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar. Masuk pintu tu penuh dengan nikmat. La yadkhuluhu fala yadkhuluhu illa as-saimun. Tak akan masuk ke pintu tu melainkan hanya orang yang berpuasa sahaja. Orang puasa macam mana? Lepas pada tengok 10 perkara, dia tinggalkan dengan sempurna, ditambah pula dengan 4 anggota ni dipelihara dengan elok dan juga cantik, insya-Allah boleh masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan puasa Ramadan untuk kita pada kali ini, pada tahun ini, dengan puasa yang terbaik. Kurniakan kita benda yang elok, dan insya-Allah Allah Taala rezekikan kita boleh masuk di pintu Ar-Rayyan yang penuh dengan nikmat, khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi sekadar itu sahaja yang boleh anda kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang dikongsikan memberi manfaat pada anda dan juga pada hadirin dan hadirat sekalian. Ada soalan ke? Last sekali nak tanya soalan apa? Tak ada soalan ni kan? Minggu lepas pun kita bahas secara detail juga berkenaan dengan puasa ni. Jadi ini pun insya-Allah lah dah faham betul-betul. Minta pada Allah Taala tunjukkan kita benda yang sebenarnya, rezekikan kita untuk mudah lakukan, ringankan tulang kita ni untuk laksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Kemudian tunjuk benda yang batil, benda yang tak elok tu dengan sejelas-jelasnya. Minta juga, ya Allah, jauhkan benda ni daripada aku melakukannya. Baru yang tu dikatakan takwa yang paling tinggi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita puasa yang tertinggi, martabat yang tertinggi, dan beroleh syurga melalui pintu Ar-Rayyan, insyaAllah. Dan malam ni juga insyaAllah kita akan, sebelum semayang ni, kita buat tahlil ringkas kepada siapa? Hajah Razmah, Hajah Razmah binti Ahmad. Kita buat tahlil, hantar pergi dekat dia kalimah la ilaha illallah, salawat, istighfar. Mudah-mudahan ruh beliau dicucuri rahmat, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya salah satu daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wasyuhada'i was salihin wa biniyatil qabul wa husulil ma'mum wa biniyatil